Ya Tuhanku, ada masanya diri ini merasa mampu, diri ini merasa hebat, hingga tiada lagi doa yang disebut dengan sepenuh hati. Hingga tangan ini diangkat berdoa hanya ketika perlu. Sedangkan sebagai hamba, tidak ada satu detik pun diri ini tidak berhajat kepada Pencipta. Lembutkan hati ini ya Allah. Bantulah diri ini ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dia sebagai seorang hamba, tetapi solat itu adalah keperluan seorang hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak, maha sucimu ya Allah. La ilma lana, tidaklah kami ini memiliki sebarang ilmu pengetahuan, illa ma'allamtana, melainkan sekadar apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha layak memiliki segala ilmu pengetahuan, dan Engkaulah Tuhan yang maha bijaksana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar semua tuan-tuan perempuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dipertemukan lagi dalam perkongsian pada siri kali ini. Tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ramai orang di dalam kehidupan dunia ini tidak terikat dan tidak terkait dengan urusan dirinya dengan Tuhan. Dalam arti kata yang lain, dia tidak melihat hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai suatu hubungan yang tidak boleh terputus. Maka apabila seseorang manusia merasakan bahawa dia perlu berhubung dengan Allah, maka perhubungan dia adalah melalui doa. Dia akan berdoa kepada Allah apabila dia berhajat kepada sesuatu. Dia akan minta dengan Allah apabila dia rasa dia perlukan sesuatu yang menjadi keinginan pada diri dia. Tetapi malangnya, setakat mana sangatlah manusia ini tahu apa keinginan diri dia. Kerana manusia ini sentiasa memikirkan tentang urusan dunia. Sebab itu apabila dia ada hajat, keperluan sehari-hari, maka sebenarnya perkara yang dia fikir itu adalah berkait dengan dunia saja. Nak suruh cukup makan, nak minta supaya diberikan rezeki untuk hidup esok hari lebih tenang, lebih senang, lebih bahagia, kan? Ataupun perlukan jawatan yang lebih tinggi supaya kedudukan lebih stabil. Maka itulah hajat-hajatnya, dan hajat seperti ini dia datang secara bermusim. Ketika mana kita perlu, hari ini kita minta. Bahkan kadang-kadang kita terlupa dengan adab berdoa supaya minta dengan sabar. Kadang-kadang kita minta dengan mendesak, seakan-akan kita paksa pula Allah tunaikan hajat kita sekarang. Inilah yang berlaku. Dan semuanya berkitar tentang dunia. Apabila tidak ada lagi hajat ataupun hajat itu dah dipenuhi, seakan-akan terputuslah diri dia dengan Allah melalui doa itu tadi. Sebab itu manusia apabila dia rasa betapa kurangnya sesuatu yang berbentuk keduniaan, maka pada ketika itu dia rasa perlunya dia doa kepada Allah. Tetapi malang sayangnya, berapa ramai yang sedar suatu keperluan besar untuk dia berdoa dengan perkara-perkara akhirat. Sebab itu manusia kadang-kadang terlupa nak doa kepada Allah untuk urusan akhirat. Sibuk dengan dunia, dirasakan doa ini adalah hubungan dengan Allah. Ketika mana datang persoalan dan permasalahan dunia, dia doa kepada Allah. Bila Allah tunaikan, maka dia berhentilah daripada berdoa. Kenapa? Sebab dia rasakan itu sahajalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah kita boleh kita simpulkan
cari Allah hanya apabila perlu, seolah-olah ada masanya tak perlu kepada Allah. Allahu Akbar. Ini tuan-tuan, perlu latih diri saya dan sahabat-sahabat untuk merasakan keperluan ini. So begitulah. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan ayat yang kita nak bincangkan pada hari ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ihdinas siratal mustaqim. Sadaqallahul azim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa yang Allah nak saya buat, apa yang Allah nak kita buat apabila kita melalui ayat ini. Allah nak kita faham bahawa tugas kamu adalah hamba, yang mana ayat sebelum ini kita mengaku kita ni hamba, kita menghambakan diri kepada Allah. Bila hamba, kita sentiasa mohon pertolongan dengan Allah. Apa yang kamu nak minta, wahai manusia, kepada Allah, maka permintaan kamu adalah permintaan yang tidak boleh terputus, kerana kamu adalah makhluk yang sangat lemah dan kamu adalah hamba yang sentiasa perlu kepada Allah. Maka apabila Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita, mintalah, ihdina, tunjukkanlah kami, bermakna Allah nak ajarkan kepada kita supaya kita sedar bahawa sentiasa dalam hidup kita ini kita perlu kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. So sebab itu setiap perbuatan kita adalah merupakan langkah-langkah yang perlu mendapat petunjuk Allah. Sebab itu kita perlu mohon kepada Allah, kena minta dengan Allah. Dan para ulama menyatakan doa ini adalah otak kepada ibadah, otak kepada seluruh penghambaan. Kalau kita nak bayangkan analogi satu jasad manusia yang berfungsi tangan, kaki, mata dan sebagainya, tetapi yang mengaturkan, yang menjadi, kita kata apa, core kepada jasad manusia ini adalah otaknya. Maka otak inilah yang mengaturkan segala pergerakan. Maka dalam ibadah, doa ini adalah otak kepada ibadah. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis yang mafhumnya, doa para orang beriman ini adalah senjatanya. Maknanya yang kita ada untuk kita lalui kehidupan kita adalah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seluruh penghambaan itu, seluruh rasa diri ini tidak ada apa-apa, tidak punya apa-apa, lemah dan sebagainya, indikatornya adalah apabila kita minta dengan Allah. Kan kita lemah, bila kita lemah kita mintalah dengan Allah. Adakah lemah kita bermusim? Tidak. Lemah kita setiap masa. Dan inilah kita nak kena sedar, kelemahan dari sudut mana yang memerlukan kita sentiasa minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka doa ini adalah permintaan, permohonan. Dia adalah sebenarnya sebuah penghambaan. Sebab itu Allah wajibkan kepada kita lazimi solat 5 waktu sehari semalam, kerana di situ adanya doa-doa, di situ adanya satu keterikatan dengan Allah, sehingga manusia ini perlu merasakan, saya bukan sekadar, kita kata apa, kena solat, bukan sekadar I have to pray, tetapi sehingga merasakan I need to pray. Seluruh penghambaannya dijelmakan, dimanifestasikan di dalam solatnya. Kerana apa? Dia rasa solat ini bukan sekadar kewajipan, tanggungjawab dia sebagai seorang hamba, tetapi solat itu adalah keperluan seorang hamba. Perlu sangat. Rasa syukur sangat Allah panggil untuk solat. Sebab apa? Di sinilah masa yang saya nak tumpukan untuk saya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah, di dalam solat inilah adanya ayat yang kita bincangkan ini. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Allahu Akbar. Maka untuk hidup di dunia dan di akhirat perlu kepada petunjuk Allah. Dalam kehidupan dunia kita rasa kita boleh buat macam-macam perkara, tetapi sebenarnya setiap
keputusan yang kita nak ambil tidak boleh lepas daripada kita mohon Allah tunjuk. Ya Allah, anak saya nak hantar ke sekolah ni, tolong tunjukkan ya Allah, kalau inilah jalan yang betul, tolong mudahkan. Ya Allah, saya baru dapat kerja A. Ya Allah, kalau kerja A ini boleh menjaga saya daripada berlakukan maksiat, rezekinya halal. Ya Allah, kalau boleh membantu saya beri nafkah yang baik kepada ahli keluarga, ya Allah, tolonglah lorongkan. Ya Allah, kalaulah sekiranya keputusan nak pilih calon isteri yang ini keputusan yang baik, ya Allah, tolong bantu saya. Ya Allah, kalau kawan yang ada di sekeliling saya, circle saya ini circle yang tak membantu dalam urusan agama saya, ya Allah, tolonglah perbaiki, tolonglah tunjukkan, tolonglah beri peluang. Ini semua berkisar dalam kehidupan manusia, perlu mohon bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu manusia akan minta apa sahaja yang dirasakan sangat perlu dalam hidup dia. Maka Allah kata, mintalah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila manusia tanya tentang diri aku, katakanlah aku ini sangat dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti akan mengabulkan sesuatu permintaan apabila hamba-Ku benar-benar dengan syarat-syaratnya dia mohon dengan aku. Allah nak kita berdoa, Allah suruh kita berdoa. Maka Allah suka kepada hamba-Nya yang meminta-minta. Allahu Akbar. Ini beza jauh dengan seorang makhluk yang walaupun kaya sebagaimana sekalipun, jika ada seorang yang datang kepada dia minta sesuatu, dia akan mungkin kali pertama dia willing untuk bantu sebab dia tengok susah. Tetapi apabila setiap kali berjumpa dengan dia minta, sekali jumpa minta pula benda yang sama berulang-ulang kali, kadang-kadang manusia ni akan rasa fed up juga, asyik-asyik minta aja ni, tak usaha sendiri ke? Ini sebab apa? Sebab manusia masing-masing dia punya kepentingan diri dia, masing-masing dia juga ada keperluan, masing-masing dia juga menjaga keperluan dirinya sendiri. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang menjaga keperluan segala hamba, Allah yang maha kaya, yang tidak memerlukan kita, bahkan kitalah yang memerlukan Allah. Allah suka kita berada di hadapan Allah, duduk di depan Allah, sujud kepada Allah, minta dengan Allah. Maka sebab itu Allah, apabila kita minta, kita doa kepada Allah, apa yang Allah akan beri? Allah akan berikan ganjaran pahala. Kerana apa? Minta itu sendiri adalah ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Maka setiap kali hamba menyebut ihdinas siratal mustaqim, kita kena sedar bahawa inilah saatnya nak ajar kepada saya. Allah nak saya rasa dalam hidup saya sentiasa dipandu dan ditunjuki oleh Allah. Maka begitulah keadaannya. Kita minta ditambahkan rezeki, ditambahkan anak, ditambahkan segala perkara yang kita rasa ingin dalam hidup, dan tidak ada salahnya untuk kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada satu benda yang mana kalau ditanya pada manusia, manusia tidak akan tergambar untuk minta benda ini. Apa dia, tuan-tuan? Kalau ditanya kepada manusia, apa yang kamu inginkan dalam hidup, maka jawapan manusia akan keluar pelbagai. Apa yang saya ingin dalam hidup? Saya belum ada kerja, saya nak kerja. Apa yang kamu ingin dalam hidup? Saya belum ada anak, saya nakkan anak. Saya belum ada pasangan, saya nak isteri ataupun pasangan suami untuk hidup saya lebih selesa. Saya belum ada kereta, saya belum ada kereta yang bagus, asyik rosak aja, nak tukar kereta baru. Jawapan akan keluar daripada manusia mengikut keperluan yang dia rasakan penting dalam hidup dia. Namun Allah Maha tahu apakah permintaan yang paling utama yang manusia perlu sangat-sangat, sehingga kan manusia tak boleh putus daripada minta yang ini satu ni. Maka dalam ayat inilah Allah mengajar kepada kita, ihdina. Apa dia? Minta apa? Minta petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Minta bantuan, ya Allah, tolong tunjukkan, tolong pandu kami, ya Allah.
tolong lorongkan lorong-lorong yang baik kepada saya ya Allah. Ya Allah, tolong beri kepada saya peluang-peluang yang mana tidak bercanggah dengan perintah dan juga peraturan-peraturan-Mu ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Kami tak tahu apa yang ada kat depan. Yang kami tahu hanyalah depan mata kami yang kami rasa itu perlu bagi kami. Tetapi jauh ke hadapan sana, bahkan sehingga ke akhirat nanti, kami tak tahu nasib kami apabila kami mengambil pilihan-pilihan yang ada depan mata kami. Tolonglah tunjukkan kepada kami ya Allah. Inilah satu benda yang penting yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala letakkan di dalam ayat yang mana kita sentiasa lazimi dan diwajibkan baca di dalam solat, surah Al-Fatihah. Tunjukkanlah kami ya Allah, tunjukkanlah. Dan berapa banyak kejayaan-kejayaan yang dialami oleh orang-orang yang terdahulu, para nabi, para rasul, adalah kerana mereka mendapat petunjuk Allah. Hasil daripada ikatan hati mereka dengan Allah tidak pernah terputus. Kenapa tak pernah terputus? Sebab mereka tidak hanya memikirkan keperluan dunia yang secara bermusim sahaja, tetapi mereka sedar bahawa panduan Allah ini perlu sentiasa mereka bersama sehinggalah mereka kembali kepada Allah. Sebab itu sentiasa mereka harap, sentiasa mereka hajat, sentiasa mereka minta dengan Allah, tolong ya Allah, jangan putuskan hubungan kami denganmu ya Allah. Ya Allah, kami sentiasa berhajat walaupun sekelip mata ya Allah. Kami tidak akan terlepas daripada sangat-sangat berhajat kepadamu ya Allah. Kenapa? Sebab kami adalah hamba ya Allah. Sebab kami ini lemah ya Allah. Sebab kami ini terlupa sangat-sangat ya Allah. Supaya kerana kami ini sentiasa ingat-ingat lupa, kata. Ingat, tahu, tapi buat-buat lupa. Kerana nafsu sentiasa bersarang dalam hati, keinginan-keinginan kepada dunia lebih mendahului. Akhirnya saya ingat kepada Allah apabila saya nak minta rezeki duniawi berupa anak, isteri, pangkat, harta. Tetapi saya terlupa nak minta supaya Allah selamatkan kami di akhirat dengan jalan Allah tunjukkan kami cara hidup yang betul kat dunia. Apabila bertemu dengan perkara-perkara yang haram, kita nak Allah tunjuk kita, ya Allah, lencongkan kami ya Allah. Berilah kami lorong-lorong yang lain yang selamat ya Allah. Berilah option-option supaya kami tidak terdesak untuk ambil perkara-perkara yang haram ya Allah. Kuatkanlah kami apabila kami berdepan dengan cabaran di depan mata kami, benda yang mudah tetapi haram. Kuatkanlah kami untuk kami cari jalan yang lebih sempit, lebih sukar tetapi ia halal. Maka mintalah dengan Allah Subhanahu wa taala. So, itulah hakikat sebuah penghambaan. Merasakan dirinya sentiasa memerlukan kepada Tuhan punya diri dia, kehidupan dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Lazimi ayat ini, maka Allah nak kita supaya rasakan bahawa engkau tu hamba, engkau ni lemah, engkau ni tidak boleh berdiri dengan sendiri. Kamu ni tak boleh berjalan melainkan dengan panduan aku. Kamu ni takkan mampu melihat kebenaran melainkan dengan panduan aku. Kamu tidak akan boleh bergerak walaupun seinci jasad-jasad kamu melainkan hanya dengan panduan Allah Subhanahu wa taala saja. Hanya dengan panduan Allah sahajalah tapak-tapak perjalanan kita itu akan menuju kepada pengakhiran yang selamat dan sejahtera. Hidup kita kat dunia tenang, bahkan akhirat kita juga terjamin keamanannya. Inilah yang kita nak daripada kefahaman ayat apabila kita melafazkan ihdina, ihdina, ya Allah, tunjukkanlah kami, tunjukkanlah kami. Sebab itu boleh diamalkan tuan-tuan. Simple, mudah. Satu manifestasi ataupun satu ekspresi perasaan kita sentiasa berhubung dengan Allah ini, apabila datang satu kebuntuan, sebutlah ihdina ya Allah, ihdina. Selalu kan, kalau dalam solat subuh selalu kita baca doa kunut kan, Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, tolong tunjukkanlah kepada kami sebagaimana kamu dah tunjuk kepada orang-orang yang dah dapat petunjuk. Nampak? Kita minta dengan Allah, ya Allah tolong tunjuk. Walaupun sekecil mana usaha kita pun, mintalah dengan Allah. Mintalah dengan Allah, ya Allah tunjuk ya Allah.
Ada depan mata aku ni dua pilihan, ya Allah, tunjukkanlah. Ya Allah, ada satu pilihan besar depan mata aku ni, ya Allah, tunjukkanlah. Betul ke, okey ke yang ni? Bagaimana umpama seorang anak yang percaya kepada ayah dia, kepada mak dia, bila dia nak ambil satu-satu keputusan besar, walaupun dia dah berpangkat ke ataupun dah jadi orang-orang hebat sebagai contoh, bila dia nak buat satu-satu keputusan besar, kadang-kadang dia telefon mak nak beli kereta ni, duit dia kan, apa yang ada pada dia dah cukup untuk dia beli, tapi dia percaya kepada pandangan kedua daripada mak dia, daripada ayah dia. Mak, saya nak kahwin ni, contohnya kan, okey tak pilihan ni? Sebab apa? Dia meletakkan kepercayaan. Sebab itu lebih lagi, walillahil matsalil a'la, Allah ini lebih hebat lagi, tak boleh dijadikan bandingan. Apabila seorang hamba percaya betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka setiap keputusan yang dia nak ambil, dia minta dengan Allah supaya Allah tunjuk. Tanya Allah, ya Allah, okey tak? Ya Allah, boleh tak? Ya Allah, macam mana Ini adalah interaksi hati seorang hamba dengan Allah. Dia tidak jumud, dia tidak kaku, dia tidak rasakan ibadah dia ini hanyalah ditikar sejadah, tetapi sentiasa berhubung dengan Allah. Sebab perhubungan dia tidak bermusim. Perhubungan dia bukan menanti satu keperluan besar sampai dia terdesak baru dia minta, tetapi sentiasa dia berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Indahnya. Maka kalaulah manusia ini tidak berdoa kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, maka seakan-akan dia tak kisah. Tidak kisah. Tidak perlulah, kalau kita kata, tidak perlu kepada panduan Allah. Aku boleh buat sendiri, aku boleh ambil sendiri, aku boleh jalankan sendiri. Bisnes ini aku yang punya, ataupun pekerjaan ini pekerjaan aku. Kalau aku malas, kalau aku kalau aku tak perform, aku akan dapat sikit. Kalau aku perform, confirm dapat banyak. Tanpa kita minta bantuan Allah, petunjuk Allah. Ini tanda manusia sombong. Kita dah pernah bincang sebelum ini. Manusia yang tak terikat dengan Allah, manusia yang tak sedar diri. Manusia yang tak sedar dirinya adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu kepada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah, Allahu Akbar, lebih jauh lagi apabila manusia ini gagal merasai hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya manusia tidak hairan apabila dia tidak merasa manis dalam ibadah. Dia tidak ada rasa itu satu masalah besar bagi diri dia. Kalau dia solat tak khusyuk, dia tak rasa pun bahawa bila dia baca Al-Quran dia tak faham, dan dia tak rasa satu urgensi untuk dia belajar lebih untuk faham Al-Quran. Relax aja, tenang aja hidupnya. Sebab apa? Sebab dia tak doa sungguh-sungguh pada Allah. Allah bagi kat dia, ya Allah, aku solat ni tapi aku tak khusyuk, tak faham apa, ya Allah. Tak rasa solat ini ada kaitan dengan masalah harian aku, ya Allah. Tolong tunjukkan, ya Allah. Tolong bagi kemanisan. Tak pernah minta dengan Allah, tak pernah terlintas untuk minta dengan Allah. Ya Allah, kenapalah baca Al-Quran tersangkut-sangkut dan masih belum faham, ya Allah, tolonglah tunjukkan pada aku, ya Allah. Kalau ada lorong-lorong untuk bantu aku lebih faham Al-Quran, aku nak praktis tapi aku, ya Allah, tolong. Ini benda-benda ini kadang-kadang tak terlintas dalam hati manusia untuk meminta, sebab dia tak rasa penting benda tu. Sebab itu setiap hari ulangi Al-Fatihah, datang pada ayat ihdina, kena rasakan, ya Allah, seluruh kehidupan aku, ibadah aku, hidup aku dan mati aku nak minta petunjuk dan panduanmu, ya Allah. Tolong pandu aku. Inilah perasaan manusia yang kita kena rasa hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana manusia ni sebenarnya ramai yang tidak mohon petunjuk Allah. Rupa-rupanya manusia ini kalau dibiarkan bertebaran, dia keadaan dia macam itulah. Bila senang dia okey, bila dia susah dia cari Allah. Bila dia senang balik dia okey balik, dia lupa Allah. Bila dia susah balik dia cari Allah. Tetapi orang yang beriman diajar kepada kita, Allah nak kita betul-betul faham kebesaran dan kepentingan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita kena sedar hidup kita ini sebagai hamba, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi tempat untuk kita minta ditunjukkan segala perkara dalam hidup.
Maka bayangkan tuan-tuan, satu perjalanan dalam hidup kita ni, kita berjalan guna Google Maps ataupun Waze ataupun sebagainya. Manusia akan mudah untuk mencari jalan apabila dia sudah nampak apa yang berada di depan. Maka begitulah gambarannya apabila manusia dengan hidayah Allah ini, dia mampu menjalani kehidupan dia dengan lebih tenang kerana di situ adanya Allah yang memandu diri dia. Maka akal, nafsu dan hati ini sangat berhajat kepada hidayah ini, hidayah Allah, ataupun kita gunakan istilah petunjuk Allah, panduan Allah, sangat berhajat. Akal kita yang terbatas, hati kita yang sentiasa berbolak-balik, nafsu kita yang penuh dengan serakah, perlu ditundukkan dengan panduan dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya setiap masa kita kena berdoa kepada Allah. Setiap masa tidak boleh terputus dengan penghambaan kepada Allah. Mana ada masa yang kita tercabut daripada title hamba? Tak ada. Setiap saat kita ini adalah hamba Allah. Kena rasakan benda itu. Kemudian dengan hidayah Allah yang terpandu inilah kita jelas matlamat setiap aktiviti harian kita. Setiap apa yang kita buat, kita jelas. Kerana kita nak dapat keberkatan, maka kita buat dengan penuh tekun. Kita nak dapatkan apa dia, rahmat daripada Allah, kita ikhlas benar-benar buat perkara yang baik. Kerana kita nak dapatkan pahala redha Allah, kita nak jauhkan daripada terlibat dengan perkara-perkara yang haram, nak Allah redha. Ini semua bermain dalam perasaan keinginan kita dalam minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dengan hidayah Allah, minta Allah lorongkan kepada kita peluang-peluang yang selamat. Minta kepada Allah dalam hidup ni yang menjadikan manusia ini terdorong akhirnya jadi orang berjaya kat sini, orang berjaya kat sini. Dia bermula dengan peluang-peluang yang terbuka. Bahkan jadi penjenayah sekalipun, dia ada peluang-peluang yang terbuka di depan mata dia. Maka kita mintalah agar Allah bukakan peluang yang baik-baik sahaja untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Kemudian mohon juga dengan hidayah petunjuk Allah ini agar Allah jauhkan kita terjebak dengan laluan-laluan yang haram, terjebak dengan perkara-perkara yang membinasakan kita. Maka apa yang perlu kita praktiskan tuan-tuan? Bila kita lafazkan ihdina, tunjukkanlah kami, kita tahu dah yang pertama apa yang Allah nak saya buat. Allah nak saya sedar betapa pentingnya petunjuk Allah yang perlu saya minta sentiasa tanpa terputus. Jadi apa yang perlu saya praktiskan? Apa yang saya perlu lazimi? Apa yang perlu saya buat? Maka terjemahkan rasa syukur kita dengan dapat sesuatu pada kali ini, dengan lazimi kita pada setiap masa minta doa kepada Allah supaya Allah pandu kita. Lafaznya, bagaimana ayatnya, datangkanlah daripada hati tuan-tuan. Boleh tak ustaz saya nak doa Allah tunjuk saya dalam bahasa Melayu? Boleh. Boleh tak saya nak minta panduan Allah dalam, saya orang Iban, saya nak sebut dalam bahasa Iban? Boleh. Ustaz saya orang Cina, macam mana saya nak minta Allah tunjukkan saya? Boleh tak saya tak hafal doa dalam bahasa Arab? Macam mana saya nak minta Allah tunjukkan saya nak buat decision besar ni, saya nak gunakan bahasa Cina? Boleh tak? Boleh. Yang penting hati kita sentiasa terikat nak minta dengan Allah, itu yang sangat penting. Dan yang kedua, untuk terjemahkan rasa syukur kita dapat cuba faham ayat Allah Subhanahu Wa Taala hari ini, maka kita kena sedar untuk tambahkan ilmu kita dengan segera. Tambah ilmu apa dia tuan-tuan? Upgrade kualiti solat kita. Upgrade kualiti solat kita. Saya ulang sekali lagi. Upgrade kualiti solat kita. Macam mana? Dengan menambahkan ilmu, bagaimana tata cara solat yang khusyuk, bagaimana nak proses diri supaya kita sentiasa diberikan oleh Allah solat yang khusyuk. Dan ini menjadi keperluan saya dan tuan-tuan sekalian. Maka insya-Allah dengan solat itu kita rasakan ia adalah tiang kepada kehidupan beragama. Maka di luar solat juga doa-doa yang lain akan mengiringi. Kerana apa? Kerana keterikatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa berterusan dalam hidup kita.
dan kita sedar rupa-rupanya kita berdoa bukan sewaktu kita nampak apa yang kita perlu dalam bentuk duniawi semata-mata, tetapi kita kena sedar setiap saat saya perlu berdoa kepada Allah dalam cara yang mudah, kerana setiap saat saya adalah hamba dan tugas hamba memerlukan tuannya. Hamba ini adalah satu orang yang memerlukan kepada bantuan daripada tuannya. Saya adalah hamba dan Allah adalah Tuhan saya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada siri-siri yang akan datang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam sesi 14 ini intipati sebuah penghambaan. Dalam ayat ini tuan-tuan, kita semua sedar bahawa kita perlu sentiasa meminta, kerana doa itu adalah otak kepada ibadah. Bayangkan kalau ibadah ataupun tubuh tanpa otak, so dia tidak mempunyai apa-apa isinya. Jadi tuan-tuan, rupa-rupanya ibadah kita otaknya ialah doa. So apa yang Allah mahu kita buat daripada ayat ini? So daripada ayat ini, Allah mahu kita sentiasa meminta pertolongan dan petunjuk daripadanya, iaitu hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa. Jadi apa yang kita boleh sama-sama praktiskan, satu perkara yang kita perlu praktiskan mulai hari ini daripada ayat ini tuan-tuan, ialah kita kena sentiasa berdoa mulai hari ini. Setiap kali lepas solat ataupun bila-bila masa, kita berdoa bersungguh-sungguh, berkali-kali, minta supaya diberikan dan dipandu oleh Allah dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam dunia dan dalam menghadapi ujian dan untuk kehidupan di akhirat kelak, insya-Allah. Sama-sama kita ikhlaskan dan juga kita bersungguh-sungguh minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab itulah intipati sebuah penghambaan. Wallahu a'lam.